Kapisanangan to pinay ko ngawi, ngaran ko no pengai Nico Moses, host di koyo montok tadaw diti. Kapisanangan kinorekatan it podcast Lex Spill. Project ini merupakan salah satu project di bawah Club Lex Act, Fakulti Undang-Undang, Mantad Universiti Malaya. Dalam siri podcast kali ini, kita akan menyentuh isu berkaitan dengan komuniti orang asal di Malaysia, terutamanya di Sabah. Hai semua, saya Sibilina and I am also your host for our first episode today yang bertajuk Roots of Healing. Nicole, when we talk about healthcare, kebanyakan kita akan fikir pasal hospital, doctors, and modern medicine. Tapi, did you know that for some indigenous communities, the healthcare process also involves traditional practices that have been passed down through generations? Jadi, hari ini kita akan bincangkan bagaimana perubatan tradisional masih memainkan peranan penting dalam kehidupan komuniti orang asal serta cabaran mereka untuk mendapatkan akses kepada rawatan moden. Betul. Jadi saya mau kamu bayangkan, kamu tinggal jauh di kawasan pedalaman di mana akses kepada kemudahan kesihatan moden agak terhad di sesetengah kawasan. Jadi bagi ramai komuniti orang asal, penggunaan perubatan tradisional bukan sekadar pilihan budaya, tetapi alternatif terhadap akses kepada kemudahan kesihatan moden. Apa pendapat kamu, Sibi? Betul tuan Nicole, I think this just shows how wide their knowledge is in traditions dalam indigenous communities ni. Tumbuhan dan herba tidak terbatas pada rawatan fizikal saja, but also on their overall well-being, including emotions and relationships in the community. Sebab, in reality, traditional medical practices ni have been a part of their culture and a way of life for generations, which is deeply familiar to them and is still relevant. Betul-betul. Bak kata pepatah, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Betul kan, Sibi? Betul. So, saya ingat lagi masa saya kecil, saya demam dan nenek saya mengambil daun tawawo yang ditanam di belakang rumah untuk direbus. Air rebusan itu pula digunakan untuk mandi. Esoknya, bak orang dusun cakap, I'm in the pink of health. Wah, that is so impressive, Nicole. Untuk pengetahuan semua, perubatan tradisional juga sangat berkait rapat dengan alam sekitar. Nowadays, medical herbs can only be found in certain areas. Jadi, apabila tanah orang asal diambil atau dimusnahkan, pengetahuan tradisional dan sumber semula jadi yang berkait rapat dengan kehidupan mereka juga berisiko untuk hilang. Nicole, in your opinion, which one do you think is better, modern medicine or traditional? Sejujurnya, Sibi, jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, perubatan tradisional dan moden sebenarnya tidak perlu bersaing kerana kedua-dua cara ini mempunyai peranan tersendiri dalam membantu masyarakat mendapatkan penjagaan kesihatan yang lebih baik. Baiklah, today we are very lucky sebab ada dua orang belia orang asal Sabah bersama kita online. Hi, thank you for your willingness to spend time with us today. Okay, sebelum itu, why don't you guys introduce yourselves first? Ngaranku I Jericho Ivans Johnny, tanak dusun Liwan, Mantad, Tambunan. Kopisian Ainsanan, ngan ko na po yung ito na Sibius, taon ti, duvo nga po dam duvo taon zo, tuhun zo kadazan. Thank you so much for joining us online. Pertama sekali, saya ingin bertanya kepada saudara Jericho. Adakah Jericho sedar tentang cabaran akses kesihatan yang dihadapi oleh komuniti orang asal? Ponsiko, itsuang pemusrahanku, harap piro ko belingkangan nontok kuma community hitid Pogundo Sabah, kokomoido korumutan do kesehatan. It pemitanan no ponggia nga, yoko napatid poingyon ko hilod watas Tambunan kyo. Pipiro timpu di nakatalip nontok ako Dr. Wall pinungaranan dot appendix kati. Minongay ko hilod dari hospital kakadidukutul gaman Orlando tiyan berarti kangku nagit memusaro aku insan dat Orwalan tiraditi minongoy ko kagu itado ko swab nga Orwalan namotit masodino nila no di inotorwal ko na pangad appendix mantat dilo agahan ko dit pamayayakan ko Hello Hospital Tambunan nga awmadi patuloy nagiyolo doho hilod hospital kaningaw sumakay no did ambulance sabab dot okuri do facility yolo
Kabalingkangan dapat mirat diti adalan kopyo sabab nga manusa kopyo bait kumatulun ngawi. Lolo bipod kumatulun it nontok torwalan dit orwan kopyo. Pangkuro di nasib yolondo. May padit patot yolo hilad hospital kaningaw. Yoku na po sa bagi dot tulun it duha padam dot taon na paingyon hitid watas tambunan. Alansan kuda itisik turu kesehatan hitid watas ku nakanu dot penyelenggaraan montok dot kasanangan taikot kalidasan ito sosonong kumatoin saran tulun ikakal pupetumain doy it hiti watas tambunan iri-iri numantat doho it man kumpoin talango pon sikaw. Betul, setuju sangat. Seterusnya, kita move on to Saudara Donovan. Pada pendapat Anda, adakah memelihara pengetahuan dan penggunaan ubatan tradisional penting? Untuk zone po nga, mugampi daw tubat resista ko tinga penting. Sebab ino itong kusan kabasanan ituhon to ko nga vi. Tubat resiti nga ikakamot datasandat. Mantok do manong do mungusap kuluan to ko iaw song kagazo. Jadi, tiya tubat resiti musti no man to ko gampizo. Masa pa jualan to ko kumay tuhon iaw po song kokoy ho. Nga sebelum iman to ko po height po hozi ho. Yang iti tubat disi, miho jadi alternatif. Muntok tubat modern di bayno. Katawadan. Ya, betul. Jadi, bila kita fikir balikkan, menghormati amalan perubatan tradisional ni sebenarnya bukan bermaksud kita menolak perubatan modern, tapi it's more about how we can create a more inclusive and a more balanced health system. Betul, saya sangat setuju. Baiklah, sekarang kita masuk kepada segmen pendapat daripada pakar. Kami telah mengemukakan beberapa soalan kepada pakar berkaitan topik ini. Cik Jacqueline merangkap, penyelaras Zon Pantai Barat Selatan, Majlis Belia Orang Asal Sabah berpendapat bahawa bagi komuniti orang asal yang tinggal jauh dari kemudahan kesihatan moden, perubatan tradisional seperti penggunaan tumbuhan herba untuk demam ringan, sakit perut atau luka merupakan rawatan awal yang sangat penting sebelum mereka mampu mendapat akses moden. Walau bagaimanapun, amalan tradisional ini bukanlah pengganti mutlak perubatan moden bagi penyakit yang serius. Sebaliknya, kedua-dua pendekatan ini perlu diintegrasikan secara harmoni melalui sikap saling menghormati antara pihak hospital dan komuniti setempat. Hubungan integrasi ini boleh dijayakan melalui 3 langkah utama. Pertama sekali, mendokumentasikan khazanah ubatan-ubatan herba, menjalinkan kerjasama antara pengamal tradisional dengan pakar perubatan moden, dan akhir sekali menyediakan pendidikan komuniti tentang kaedah rawatan yang selamat. Cik Jacqueline juga berpendapat bahawa salah satu cabaran utama ialah kehilangan akses kepada tanah, hutan dan juga sumber alam akibat pembangunan, pembukaan kawasan baru, serta pengazetan hutan sebagai hutan simpan. Apabila kawasan hutan tidak lagi boleh dimasuki secara bebas, komuniti tidak dapat mengambil sumber seperti tumbuhan ubatan, akar kayu, daun dan juga bahan semula jadi yang biasa digunakan dalam perubatan tradisional. Selain itu, pembangunan juga menyebabkan banyak kawasan hutan berubah fungsi, sekaligus mengurangkan kepelbagaian tumbuhan ubatan. Ini memberikan kesan kepada pengetahuan tradisional kerana sumber yang digunakan semakin sukar ditemui. Cabaran lain ialah kurangnya pewarisan ilmu kepada generasi muda. Ramai lagi belia tidak mengenali jenis-jenis tumbuhan ubatan atau cara penggunaannya kerana kurang pendedahan daripada orang tua-tua. Baiklah Nicole, kita sudah mendengar pandangan daripada pakar. Nampaknya sudah terang lagi bersuluh ya. Yes, CB, sangat terang lagi bersuluh. Dengan itu, kita berada di penghujung sesi audio siar kita. Terima kasih dan konsiko kerana mendengar episod pertama Lexpil. Dalam episod seterusnya, kita akan bincangkan tentang akses elektrik dan pencapaian internet serta bagaimana jurang digital memberi kesan kepada komuniti luar bandar dan orang asal di Malaysia. Sampai jumpa lagi, teruskan bersama Lexpil Di mana setiap suara ada cerita. Bye!